好きって気持ちが大きくなってうまく思いが伝えられないあの日二人で歩いた道はLadies and gentlemen, a very good morning and a warm welcome to the guest of honor, Yang Berbahagia Tuan Zainuddin bin Muhammad, Deputy Director of Student Talent Development Sector, Education Department of Kuala Lumpur, Yang Berusaha Tuan Abdul Samad bin Othman, the Principal of SMK Taman Maluri, Encik Zabar bin Zainal Abidin, the President of the Parents Teachers Association of SMK Taman Maluri, Datin Noraini binti Ibrahim, Senior Assistant for Administration, Puan Lim Sek Hong, Senior Assistant for Students Affairs, Puan Norehan binti Ahmad Nawawi alias Hassan, Senior Assistant for Co-Curriculum, Heads of Departments, Middle Leaders, Parents, Teachers and dearest students. We have gathered here today for the closing ceremony of the cross-country event of SMK Taman Maluri for the year 2021, and it's our pleasure to welcome all of you to this wonderful event. Hadirin dan hadirat sekalian, mulia anak sempurna akhlak, mulia tua sempurna agama, mulia bangsa berbudi bahasa, mulia majlis tertib atur cara. Selamat datang ke majlis penutup larian maya merentas desa SMK Taman Maluri bagi tahun 2021. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana di atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama bagi menjayakan majlis penutup larian maya merentas desa SMK Taman Maluri bagi tahun 2021. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, acara merentas desa pada tahun ini adalah berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya disebabkan pandemik wabak COVID-19 yang melanda. Para peserta diminta menyempurnakan jarak larian di kawasan tempat tinggal masing-masing dengan mengamal kira prosedur kendalian standard SOP yang telah digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir bagi memeriahkan lagi tamasya ini. Sesungguhnya kehadiran semua membuktikan sokongan dan semangat yang jitu untuk menjulang dan memartabatkan SMK Taman Maluri ke tahap yang lebih tinggi dalam bidang sukan. Ladies and gentlemen, to begin the auspicious occasion and seek blessings from the Almighty, we would like to invite Ustad Hafiz bin Sulaiman to recite the prayers. Please welcome. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur kepadamu atas keizinanmu maka kami telah dapat menyempurnakan majlis penutupan larian maya merentas desa SMK Taman Maluri 2021 pada hari ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, sejahterakanlah tubuh badan kami, sejahterakanlah pendengaran kami, sejahterakanlah penglihatan kami. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, perbaikilah urusan agama kami kerana ia adalah pengawal kehidupan kami.
Perbaikilah urusan dunia kami, kerana di sinilah kami menjalani kehidupan kami. Perbaikilah urusan akhirat kami, kerana di sanalah nanti kami akan dikembalikan. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan. Ya Allah, Ya Farijal Ham wa Ya Kashifal Gham. Berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang, serta sekolah yang disegani dan dihormati. Sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang gemilang dalam aspek akademik maupun co-curriculum, serta berjaya di dunia maupun di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyan wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Hafiz bin Sulaiman di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat majlis menyampaikan ucapan. Atau cara majlis diteruskan dengan sukacitanya menjemput yang berusaha Tuan Abdul Samad bin Osman, Pengetua SMK Taman Maluri, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Zainuddin bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang dihormati Cik Zabar bin Zainal Abidin, yang di-Ketua PPG SMK Taman Maluri, yang dihormati Datin Nurani binti Ibrahim, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Lim Said Hong, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Norehan binti Ahmad Nawawi, Penolong Kanan Co-Curriculum, barisan guru kanan, mata pelajaran, guru-guru kaunselor, pemimpin pertengahan, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin menzahirkan rasa gembira dan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul pada majlis perasmian penutupan larian maya peringkat sekolah untuk tahun 2021. Terlebih dahulu dengan rasa berbesar hati saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada warga SMK Taman Maluri dan juga komuniti yang telah memberikan sokongan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah. Komitmen seperti inilah yang sangat-sangat diharapkan oleh pihak sekolah daripada semua pihak. Sesungguhnya komitmen inilah yang akan membantu merealisasikan matlamat pihak sekolah untuk melahirkan warga SMK Taman Maluri yang aktif dalam pelbagai bidang. Ya. Acara Merentas Desa merupakan salah satu program co-curriculum yang melibatkan murid-murid mengikut rumah sukan masing-masing. Pada tahun ini, unit co-curriculum sekolah kita telah mengadakan program larian merentas desa secara maya selari dengan pengamalan norma baharu. Murid-murid perlu sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti co-curriculum. Jadi mengapa kita buat larian maya ini? Antara objektif program ini termasuklah memupuk sikap murid mengamalkan gaya hidup sihat dengan melakukan aktiviti bersukan dan beriadah. Di samping murid-murid semua sedang rancak mengikuti PDPR, murid-murid juga perlu menjaga kesihatan diri masing-masing bagi memastikan kehidupan kita terjamin. Hal ini dikatakan demikian kerana kesihatan sangat berkait rapat dengan minda kita. Untuk mendapatkan minda yang cerdas, badan kita mestilah cergas. Melalui penglibatan murid dalam program larian maya ini akan dapat mencukir bakat murid-murid yang berpotensi dalam acara larian jarak jauh. Selain itu, larian ini juga dapat menguji ketahanan kardiovaskular, fizikal dan mental kita.
buat pertama kalinya SMK Taman Meluri melaksanakan aktiviti larian maya dengan tujuan untuk membudayakan gaya hidup aktif di samping menyemarakkan semangat perpaduan antara sekolah dan komuniti. Idea penganjuran Meluri Virtual Run ni tercetus berikutan Perintah Kawalan Pergerakan tempoh hari yang menghadkan aktiviti sukan secara berkumpulan. Diharapkan juga melalui Virtual Run ini mampu meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat terhadap keperluan untuk mengekalkan kesihatan yang baik, menerusi pemakanan seimbang, senaman fizikal dan mempertingkatkan imuniti bagi mengurangkan ancaman pelbagai penyakit. Dalam pada itu, dengan penyertaan larian maya ini merupakan asas permulaan untuk murid-murid menjadi lebih sihat. Bukan saja murid-murid tetapi guru-guru dan ibu bapa yang menyertai larian secara maya ini. Penghargaan dan terima kasih pada semua yang telah menyahut cabaran untuk sama-sama menyertai Virtual Run ini. Syabas dan tahniah juga kepada pemenang bagi semua kategori yang hampir menang. Cuba lagi di lain kali, insya-Allah pasti berjaya. Saya dimaklumkan penyertaan daripada murid sangat memberangsangkan dengan adanya promosi-promosi yang dijalankan oleh guru-guru penasihat rumah sukan. Tahniah diucapkan kepada semua. Jadi rumah sukan manakah agaknya yang akan menjadi juara pada tahun ini? Adakah rumah sukan Bendahara, Laksamana, Temenggung atau Shah Bandar? Kita nantikan keputusannya ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak sekolah ingin mengucapkan tinggi-tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang berusaha Tuan Zainuddin bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas kesudian merasmikan majlis pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Tuan atas segala bimbingan dan sumbangan idea dan kepakaran yang telah dicurahkan oleh pihak Tuan kepada SMK Taman Meluri. Syabas dan tahniah juga saya ucapkan kepada Ahli Jawatankuasa Pengelola Majlis Pelancaran pada hari ini kerana telah berjaya menzahirkan majlis ini dengan jayanya. Terima kasih atas komitmen yang diberikan sepanjang program ini. Tidak dilupai anak-anak yang saya kasih dan sayangi sekalian. Tahniah kepada anak-anak yang menang dalam acara larian, dan bagi yang kurang berjaya, jangan putus asa dan cuba lagi pada masa hadapan. Apa yang penting adalah semangat kesukanan yang ditunjukkan oleh anak-anak sekalian. Burung undan burung tempur hingga berehat di pohon cemara. Sukan amalan untuk semua, mencerdaskan anak-anak pewaris negara. Akhir kata, marilah sama-sama kita menjadikan larian ini sebagai titik permulaan untuk menjalani kehidupan yang lebih aktif dan sihat, untuk menjadikan warga SMK Taman Meluri sebagai warga yang sihat dan sejahtera. Dengan ini saya mengakhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Thank you very much for the wonderful speech, Tuan Abdul Samad bin Uthman. Now, we would like to invite Yang Berbahagia Tuan Zainuddin bin Muhammad, Deputy Director of Student Talent Development Sector, Education Department of Kuala Lumpur, to deliver his speech and henceforth officiate the closing ceremony of cross-country event of SMK Taman Meluri for the year 2021. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Encik Abdul Samad bin Uthman, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Meluri. Yang dihormati Encik Zabar bin Zainal Abidin, yang di-Petua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Meluri. Datin Nuraini binti Ibrahim, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Lim Sing Hong, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Nurihan binti Ahmad Nawawi, Penolong Kanan Co-Curriculum. Barisan Guru-Guru Kanan, Guru-Guru Cemerlang, Kaunselor-Kaunselor, Barisan Pemimpin Pertengahan, Guru-Guru, para ibu bapa, seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam SMK Taman Meluriku ceria. Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih
kepada Encik Abdul Samad bin Uthman, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Maluri, kerana kesudian menjemput saya untuk merasmikan majlis penutup Larian Maya Meretas Desa 2021 peringkat Sekolah Menengah Taman Maluri pada tahun ini. Pada hari ini juga saya mengambil kesempatan mengucapkan tahniah dan syabas kepada warga SMK Taman Maluri, khasnya unit kurikulum dan sukan sekolah, atas kesediaan dan keiltizaman yang tinggi dalam merealisasikan penganjuran program meskipun negara masih berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19 ini. Sebagai kumpulan barisan hadapan di sekolah, saya gialah para guru mengambil cakna kreatif, inovatif dan proaktif menggerakkan pelbagai program dalam pelbagai cara dan pendekatan yang relevan seperti ini. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, situasi pandemik di Malaysia yang tidak dapat dijaga telah memberikan kesan negatif dalam pelbagai aspek, antaranya terhadap kesihatan fizikal murid-murid di sekolah khasnya di Kuala Lumpur dan khususnya di Sekolah Menengah Taman Maluri ini. Oleh itu, satu pendekatan intervensi perlu diambil bagi memastikan mereka mampu menjalani kehidupan harian yang sihat dalam norma baru ini. Salah satu perkara yang ditekankan oleh World Health Organization dalam menangani situasi pada pandemik ini adalah untuk sentiasa menjaga kecergasan dan kesihatan diri. Setelah melihat keadaan ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Maluri telah menzahirkan program Larian Maya Meretas Desa ke peringkat sekolah. Larian Maya atau Virtual Run di Malaysia masih baru dan mula mendapat tempat pada tahun 2019. Sebenarnya larian maya ini sama sahaja seperti larian fun run yang selalu dianjurkan di luar sana. Cuma perbezaan Virtual Run ialah peserta tidak perlu menghadiri mana-mana tempat larian khas kerana larian ini boleh dilakukan di mana-mana saja mengikut keselesaan peserta larian tersebut. Sebenarnya larian maya ini merupakan alternatif terbaik bagi mengembalikan semangat dan menggalakkan semua murid, warga sekolah dan juga ibu bapa untuk kembali aktif bagi memastikan tahap kesihatan dan kecergasan mental berada di dalam keadaan baik. Program ini juga dirancang bagi meningkatkan kesedaran dalam penjagaan kebersihan diri dan mengamalkan gaya hidup sihat walaupun dalam situasi pandemik serta memberi merit kepada murid untuk mendapatkan markah pentafsiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum iaitu PAJSK peringkat sekolah. Selaku Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, saya sentiasa menyokong setiap perancangan sekolah demi keperluan dan kemenjadian murid pada tahap yang optimum. Sehubungan dengan itu, keputusan murid dan guru untuk menyertai larian ini adalah satu pilihan yang bijak dan tepat sekali berpeluang memperoleh pengalaman baru kepada peserta-peserta tersebut. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada guru, murid-murid dan ibu bapa yang turut serta dalam acara ini. Kerjasama yang sebeginilah yang selalu kita harapkan daripada semua warga sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat. Hal ini membuktikan bahawa pihak sekolah amat prihatin dengan aktiviti-aktiviti yang diadakan untuk kepentingan anak-anak murid di sekolah, khasnya Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Maluri ini. Para hadirin sekalian, larian maya bukan sekadar ingin mengukur kemampuan anak-anak kita bertanding, tetapi penglibatan mereka juga membina keyakinan diri serta suntikan kreatif dan inovasi dalam kalangan murid-murid sekolah. Elemen ini sangat penting bagi mengukur kebolehan berfikir murid dalam menjana kemenjadian modal insan yang seimbang dan bersifat holistik yang bakal kita lahirkan pada hari ini dan juga pada masa akan datang. Inilah
antara ciri modal insan yang mahu kita jelmakan selaras dengan matlamat yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Bagi merealisasikan hasrat murid ini, saya berharap ibu bapa dan guru-guru dapat memberi sokongan kepada anak-anak untuk bergiat cergas dalam aktiviti sukan dan co-curriculum, kerana potensi dan penglibatan murid dalam bidang co-curriculum akan membantu pelajar mencipta kecermelangan dalam bidang kognitif dan sasiah diri pada pelajar-pelajar kita ini. Saya juga ingin mengingatkan supaya kita terus patuh kepada segala nasihat dan saranan yang sering ditekankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM, dan pihak-pihak lain, terutamanya semasa aktiviti rekreasi dilakukan. Jadikanlah amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh kerajaan sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kehidupan kita seharian. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya mengucapkan tahniah kepada semua peserta yang menjayakannya pada 26 Julai sehingga 31 Ogos 2021 ini. Menang atau kalah bukan ukuran semata-mata, tetapi semangat kesukanan yang kental itu yang perlu ada dalam setiap jiwa, kerana sukan membentuk disiplin yang tinggi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis penutup Larian Maya Merentas Desa 2021 peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Maluri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bersama hasrat dan juga harapan cetusan idea untuk dilaksanakan, kata nasihat jangan dipersiakan, jadikanlah ia sebagai pedoman. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Tuan Zainuddin bin Mohamad di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis akan diteruskan dengan persembahan montaj yang telah disediakan oleh Encik Kamaruzaman bin Muhammad Yunus. Marilah kita sama-sama saksikan. Mengapa berlari? Mengapa anda berlari? Adakah anda berlari dengan sesuatu alasan? Adakah anda tahu matlamat anda berlari? Adakah anda mempunyai kepercayaan yang utuh tentang mengapa anda berlari? Adakah anda merasa takut anda akan jatuh? Adakah anda mempunyai keseimbangan yang cukup, keseimbangan yang tersedia untuk diuji ketika anda berlari? Mungkin kadangkala anda perlu memperlahankan rentang. Mungkin anda perlukan masa untuk fahami di setiap selekoh adanya halangan berbeza yang menanti. Tetapi, adakah anda bersedia untuk berlari melintasi hal ini? Adakah anda bersedia untuk berlari dengan pantas? Adakah anda bersedia untuk berlari dengan sekuat hati? Adakah anda faham apakah yang dikatakan dengan berlari? Ramai yang berputus asa di pertengahan jalan. Mereka berhenti melangkah ke hadapan, berhenti melangkah menuju ke arah matlamat. Anda mungkin perlu mengambil masa yang tersendiri dan hanya berlari-lari anda. Namun hakikatnya, cepat atau lambat anda perlu berusaha mencapai rentang yang lebih pantas. Anda perlu mula melangkah dengan lebih cepat dan anda perlu mempunyai keinginan untuk terus berlari dengan laju, untuk memahami ada sesuatu yang perlu anda lakukan. Jangan berlari hanya sekadar untuk mencapai sesuatu angka. Jangan berlari hanya untuk mencapai kemenangan semata-mata. Berlarilah kerana anda memerlukannya. Berlarilah kerana anda mempunyai kekuatan. Dan anda ingin terus berusaha untuk berlari dengan sebatas yang tinggi. Dan jika anda merasa keletihan, tanamkan semangat
berjaya merentasi garisan penamat, siapkan diri untuk mengharungi perlumbaan yang seterusnya kerana anda berada dalam perlumbaan setiap hari. Berlarilah dengan pantas, berlarilah dengan sekuat hati, berlarilah dengan penuh kesungguhan, berlarilah dengan bersemangat, berlarilah dengan sepenuh hati, dan terus percaya kebolehan diri anda. Ladies and gentlemen, this cross-country event is one of the most awaited event of the year, and this will never be possible without the support of the highly esteemed students, teachers and parents, especially during this COVID-19 pandemic. Now, let's proceed with the prize-giving ceremony for all the categories. Please allow me to start the event with the announcement of the winners for the P3 and L3 categories. Majlis penyampaian hadiah akan dimulakan dengan pengumuman pemenang bagi kategori P3 murid perempuan tingkatan peralihan dan tingkatan 1. Tempat kelima dipersilakan Rifkah Hadirah binti Abdul Rahim dari Rumah Laksamana. Seterusnya, tempat keempat dipersilakan Nur Arisha Yasmin binti Muhammad Harizwan dari Rumah Shah Bandar. Tempat ketiga dimenangi oleh Fu Mei Ching dari Rumah Temenggung. Seterusnya, naib Johan bagi kategori P3 jatuh kepada Nur Najwa binti Muhammad Firuz dari Rumah Temenggung. Dan Johan bagi kategori P3 jatuh kepada Ranuka Devi Gunalan dari Rumah Bendahara. Next, we will continue with the presentation of prizes for the L3 category of male student for transition and Form 1. The 6th place goes to Said Mohzani bin Said Nadwin Jamalulai from Shah Bandar. The 5th place goes to Muhammad Hazim bin Nur Azian, also from Shah Bandar. The 4th place goes to Iz Haikal Harith bin Shaiful Azwan from Bendahara. The 3rd place goes to Nik Muhammad Haziq, also from Bendahara. The 2nd place goes to Isaiah Michael Richard from Laksamana. And the winner for the L3 category goes to Nur Adam Akil bin Muhammad Khalid from Shah Bandar. Majlis akan diteruskan dengan penyampaian hadiah bagi kategori P2 murid perempuan tingkatan 2 dan tingkatan 3. Dipersilakan tempat ke-10 Nur Khairina Amani binti Muhammad Ismail dari Rumah Temenggung. Seterusnya, tempat ke-9 jatuh kepada Nur Adila Maisarah binti Ilyas Yasak dari Rumah Shah Bandar. Tempat ke-8 dimenangi oleh Nur Nurin Jazlina binti Muhammad Nazarul dari Rumah Laksamana. Tempat ke-7 dimenangi oleh Ashwara Lakshmi Arison Muniswaran dari Rumah Temenggung. Seterusnya, tempat ke-6 jatuh kepada Dia Maisara binti Muhammad Azhan dari Rumah Shah Bandar. Seterusnya, tempat ke-5 jatuh kepada Trishali Sanjana Pravin dari Rumah Temenggung. Tempat ke-4 dimenangi oleh Fu Mei Lin dari Rumah Bendahara. Seterusnya, tempat ketiga bagi kategori P2 dimenangi oleh Nur Izzah Alia binti Nur Kamarul, juga dari Rumah Bendahara. Naib Johan bagi kategori P2 jatuh kepada Tan Karni dari Rumah Temenggung. Dan Johan bagi kategori P2 jatuh kepada Nur Amirah Adilah binti Nur Kamarul dari Rumah Shah Bandar. Next, we will continue with the presentation of prizes for the L2 category, male student in Form 2 and Form 3.
the 7th place goes to Muhammad Naufal bin Muhammad Yazid from Temanggung. Next, the 6th place goes to Ismail Nafis bin Elmi Rizal from Bendahara. Next, the 5th place goes to Rahul Gaurav Bhuvandran from Temanggung. The 4th place goes to Al-Azim bin Zaba from Shah Bandar. The 3rd place for L2 category goes to Muhammad Mahyuddin Fahmi bin Muhammad Yusuf from Temanggung. Next, the 2nd place goes to Muhammad Hasif Hakim bin Muhammad Azham from Laksamana. And the winner of the L2 category goes to Muhammad Haris Shaza bin Hishamuddin from Bendahara. Majlis akan diteruskan dengan penyampaian hadiah bagi kategori P1 murid perempuan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tempat ke-10 dipersilakan Nur Alia Khalidah binti Harun Nizan dari rumah Temanggung. Seterusnya, tempat ke-9 jatuh kepada Emily Khalbalkis dari rumah Bendahara. Seterusnya, tempat ke-8 dimenangi oleh Nur Najihah binti Muhammad Yazid dari rumah Bendahara. Tempat ke-7 jatuh kepada Fahirah Nurdini binti Muhammad Yazid Ilham dari rumah Shah Bandar. Seterusnya, tempat ke-6 jatuh kepada Sofia Alia Amani binti Muhammad Ismail dari rumah Shah Bandar. Tempat ke-5 dimenangi oleh Rabiatul Aisyah binti Muhammad Hussein dari rumah Bendahara. Tempat ke-4 bagi kategori P1 jatuh kepada Nur Asma Husna binti Muhammad Hisham dari rumah Laksamana. Tempat ke-3 jatuh kepada Nur Azirah binti Baharudin dari rumah Laksamana. Naib Johan bagi kategori P1 jatuh kepada Nur Azizah binti Sadeli juga dari rumah Laksamana. Dan Johan bagi kategori P1 jatuh kepada Catherine Kok Teng Wei dari rumah Shah Bandar. Next, I will announce the winners for the L1 category, male student in Form 4 and Form 5. The 10th place goes to Muhammad Desarul Firas from Shah Bandar. Next, the 9th place goes to Safiur Rahman Ali Muhammad from Bendahara. Next, the 8th place goes to Muhammad Shamin Faris bin Muhammad Yusuf from Temanggung. Next, the 7th place goes to Adith Jason Pravin from Laksamana. Next, the 6th place goes to Ahmad Mukri bin Asmadi from Bendahara. Next, the 5th place goes to Muhammad Afiq Akwa bin Mohazli from Bendahara. Next, the 4th place goes to Said Mukris bin Said Nazrin Jamalulail from Temanggung. The 3rd place for L1 category goes to Adam Fawaz Shah bin Kamaruzaman from Shah Bandar. The 2nd place for L1 category goes to Akif Umar bin Muhammad Shukri from Laksamana. And the winner of the L1 category goes to Ishraf Fahmi bin Zulkifli from Shah Bandar. Majlis akan diteruskan dengan pengumuman pemenang bagi kategori terbuka perempuan. Dipersilakan tempat ke-11 Puan Norehan binti Ahmad Nawawi Alliance Hassan. Seterusnya, tempat ke-10 dipersilakan Puan Gauri anak perempuan A. Pobelen. Seterusnya, tempat ke-9 jatuh kepada Puan Nurul Ain binti Razali. Seterusnya, tempat ke-8 dimenangi oleh
Puan Durrani Nadira binti Hazlan. Seterusnya, tempat ketujuh dipersilakan Puan Nurul Hidayah binti Muhammad Zain. Tempat keenam dimenangi oleh Puan Nurliza binti Abdullah. Seterusnya, tempat kelima dipersilakan Puan Si Su Shin. Seterusnya, tempat keempat dimenangi oleh Cik Nurul Najihah binti Azman. Tempat ketiga bagi kategori terbuka perempuan jatuh kepada Puan Nur Ashikin binti Abdul Rahman dengan catatan masa 42 minit. Seterusnya, naib Johan jatuh kepada Puan Nursiah binti Gulam Sharif dengan catatan masa 41 minit 13 saat. Dan Johan bagi kategori terbuka perempuan jatuh kepada Puan Jessie Teh dengan catatan masa 26 minit 19 saat. Next, I will announce the winners for the men's open category. The 11th place goes to Encik Abdul Samad bin Uthman. The 10th place goes to Encik Muhammad Haziq Ihsan bin Azman. The 9th place goes to Encik Muhammad Fakhruddin bin Daud. Next, the 8th place goes to Encik Muhammad Firoz bin Mustafa. The 7th place goes to Encik Kamaruzaman. The 6th place goes to Encik Muhammad Yusuf bin Yaakob. The 5th place goes to Encik Muhammad Rizal bin Yaakob. The 4th place goes to Encik Mat Amiruddin bin Matno. Next, the 3rd place with the time records of 27 minutes and 21 seconds. Please welcome Encik Muhammad Azharuddin Hafiz bin Muhammad Azani. The 2nd place for men's open category goes to Encik Samsul Hidayat bin Kaspuni with a time record of 26 minutes and 26 seconds. And the winner of the men's open category 2021 goes to Encik Jason Kok with a time record of 16 minutes and 33 seconds. Seterusnya, majlis akan mengumumkan kedudukan rumah-rumah sukan berdasarkan jumlah mata terkumpul. Tempat keempat dengan jumlah mata sebanyak 337 jatuh kepada Rumah Laksamana. Seterusnya, dengan jumlah mata 410, tempat ketiga jatuh kepada Rumah Temanggung. Seterusnya, dengan jumlah mata sebanyak 444, tempat kedua jatuh kepada Rumah Bendahara. Dan Johan keseluruhan dengan jumlah mata sebanyak 526 jatuh kepada Rumah Shah Bandar. Hadirin dan hadirat sekalian, terkata secantik bahasa, hendak luah segala rasa. Sempurna sudah majlis bermakna, pasti dikenang sepanjang masa. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berbahagia Tuan Zainuddin bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembangunan Bakat Murid serta seluruh warga SMK Taman Maluri di atas kesudian meluangkan masa bagi bersama-sama menyempurnakan Majlis Penutup Larian Maya Merentas Desa SMK Taman Maluri tahun 2021. Bagi pihak majlis, tersilap tersalah, harap diampun, terkasar bahasa, maaf dipohon. Majlis Sukan untuk Negara Tercinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.